Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aziz al-hakim adada kulli harfin kutiba wa yaktubul abadal abidin wa dahrad dahirin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur tadhkir wa naf'u al-intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Okay. Ustazah kata ada yang pelajar baru, peserta baru. Ahlan wa sahlan. Okay. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datanglah bagi yang baru tu ke dalam kita punya diskusi. Okay, diskusi kita adalah pembelajaran dua hala, pembelajaran dua hala. So bukan saya saja yang menerang, memberi penerangan, tak, tapi kita buat dua hala conversation, iaitu apa? Kadang-kadang ada masa saya akan bertanya juga pendapat masing-masing dalam sesuatu isu ataupun permasalahan, insya-Allah. Okey, baik. Kita dah sampai mana? Kita tengok kita punya slide. Okay, bagi yang Facebook tak ada slide kan, tapi jangan risau sebab kita tak ada apa pun. Kita akan bincang malam ni tentang perkara-perkara yang diharamkan ketika haid dan juga nifas. Okay? Jadi boleh dengar je lah. Okey, baik. Kita dah pergi perkara pertama apa? Yang pertama yang dilarang ketika haid dengan nifas adalah solat, kemudian tawaf. Okay. Kemudian selepas tawaf, berpuasa juga dilarang ketika haid dan nifas. Okay. Kemudian bersuci dengan niat ibadah. Ini yang terkejut itu kan. Bersuci dengan niat ibadah pun tidak dibolehkan. Okay, maksudnya tak boleh mandi wajib, tak boleh berwudu ketika haid ataupun nifas, sebab ia adalah ibadah. Jadi ibadah tidak boleh dilakukan ketika haid dan nifas. Maksudnya bersuci dengan niat ibadah tu. Ambil wudu dengan niat mengangkat hadas, tak boleh. Mandi wajib, mandi sunat pun tak boleh kecuali mandi sunat apa? Siapa ingat? Mandi sunat apa yang dibolehkan ketika haid dan nifas? Mandi sunat tak boleh, mandi wajib tak boleh, mandi sunat pun tak boleh. Tapi ada beberapa mandi sunat yang dibolehkan ketika haid dan nifas. Apa dia? Ingat lagi tak? Siapa ingat? Mandi wiladah. Mandi wiladah? Tetap. Okay. Kita tunggu jawapan lain. Ada kata mandi sunat hari raya, mandi wiladah, mandi sunat ihram, mandi sunat hari raya, mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya yang ramai ingat kan? Satu lagi mandi sunat apa? Mandi sunat mandi sunat yang dibolehkan ketika haid ataupun nifas adalah mandi sunat hari raya. Tak kisahlah yang Idul Fitri ataupun Aidil Adha. Dan satu lagi mandi sunat bila? Mandi sunat ketika haji ataupun umrah. Mandi sunat ihram, mandi sunat di padang Arafah kan. Adalah beberapa mandi sunat yang disunatkan mandi ketika mengerjakan fardu haji ataupun fardu umrah. Jadi yang itu dibolehkan. Tapi mandi-mandi sunat yang lain
tidak dibolehkan, apatah lagi mandi wajib. Okey. Mandi wiladah pun sama juga. Okey, mandi wiladah pun tak boleh kalau masa tu tengah nifas, tak boleh mandi wiladah. Okey. Mandi wiladah tu kalau misal kata nifas tak keluar, lepas bersalin nifas tak keluar, baru boleh mandi wiladah, mandi disebabkan bersalin, kemudian barulah kemudian boleh solat. Kalau datang darah nifas, barulah berhenti solat, tak boleh solat. Okey. Tu. Tapi kalau lepas bersalin terus keluar darah, itu darah nifas, jadi tak boleh dah mandi wiladah. Bila nak mandi wiladah? Nanti tunggu nifas selesai, nanti baru mandi wiladah. Okey. Tunggu nifas selesai, dah kering, barulah mandi, sama ada mandi nifas ataupun mandi wajib disebabkan nifas ataupun disebabkan wiladah, tak ada masalah. Okey. Ya. Mandi wiladah tu mandi wajib. Mandi wiladah tu maksudnya mandi wajib disebabkan wiladah. Mandi wajib disebabkan bersalin. Tu kita dah belajar dulu kan. Okey. Boleh Puan Samia? Okey. So kemudian yang keempat, menyentuh dan membawa mushaf. Jadi tak boleh sentuh, tak boleh bawa mushaf. Kita dah cerita dah mushaf tu apa. Okey. Dan kita dah cerita dah apa yang boleh disentuh, apa yang tidak boleh disentuh. Okay, kalau misal kata gambar perhiasan kat rumah ada tulis ayat kursi, boleh sentuh tak bagi wanita yang haid ataupun nifas ataupun dalam keadaan tak ada wuduk? Boleh sentuh tak gambar frame tu kan, ada ayat Quran, ayat 1000 dinar ke, ayat kursi? Boleh. Okey, bagus, boleh sentuh Alright. Kalau ada kertas yang di dalam kertas tu tertulis cebisan kertas tertulis ayat Al-Quran. Tertulis ayat Al-Quran. Jadi boleh tak kita sentuh? Tak boleh sentuh. Okey. Tak boleh sentuh. Okey, baik. Tafsir Al-Quran boleh tak? Tafsir? Boleh sentuh tak tafsir Al-Quran? Kalau dalam Boleh. Facebook, kalau nak jawab pun tak ada masalah. Komen di bawah tu. Okey, saya akan baca. Setiap apa yang antum komen, apa yang anda komen, saya akan baca insya-Allah. Okey, sama juga dalam sesi Zoom. Boleh jawab. Boleh, tak ada masalah. Kita sesi discussion ni kan, macam tu. Tafsir Al-Quran. Tak boleh ke tafsir Al-Quran? Boleh. Kenapa adik ramai jawab tak boleh ni? Tak boleh kecuali darurat. Tengok berapa banyak. Boleh sebab perkataan Quran lebih daripada ayat. Sebab perkataan Quran lebih daripada ayat Rumi. Terbalik. Tak boleh delete dah ni. Terbalik tak? Okey, sebab ayat apa? Kalau kita kena tengoklah tafsir tu. Kalau tafsir tu ayat perkataan ataupun huruf selain daripada huruf Al-Quran tu lebih banyak daripada huruf Al-Quran, huruf selain daripada Al-Quran. Huruf tafsir itulah, tafsir selain daripada huruf Al-Quran tu. Kalau huruf selain daripada huruf Al-Quran tu lebih banyak daripada huruf Al-Quran tu sendiri, maka tafsir tu boleh sentuh. Tapi kalau tafsir tu sama banyak dengan huruf Quran ataupun tafsir tu kurang, huruf selain Al-Quran tu kurang daripada huruf Al-Quran, kurang banyak dia, maka tak boleh sentuh. Okey. Perkataan Quran sikit daripada perkataan Rumi. Dia tak kisahlah Rumi ke, Arab ke, tak ada masalah, ataupun bahasa apa kan, orang putih ke kan, terjemahan ke kan. Okey. Ramai kata tak boleh tadi cebisan Quran. Okey, betul. Faham. Okey. Kemudian membaca Al-Quran. Khalisa ni tanya, Ustaz, sekiranya orang perempuan tu sedang melakukan ibadah haji, tawaf atau umrah, boleh ke dia sambung ibadah tu? Sambung macam mana tu? Kalau orang perempuan tu sedang melakukan ibadah haji ataupun ibadah umrah, lalu dia kena haid, kena tengok
bila dia kena haid. Okey, bila dia kena haid. Adakah dia kena haid itu, tak kisahlah haid ke nifas kan? Kalau dia kena haid itu sebelum mengerjakan tawaf. Okey. Kalau sebelum mengerjakan tawaf, dia kena haid dah, maka dia boleh melakukan semua ibadah haji, okey, ataupun umrah kecuali tawaf. Masa apa rukun tawaf tu nak buat tawaf dia tak boleh buat. Yang lain dia boleh buat. Okey. Yang lain dia boleh buat, pergi ke apa Arafah dan sebagainya lah. Wajib haji ke semua tu, pergi ke Muzdalifah, lontar jamrah di Mina dan sebagainya itu dia boleh buat. Tapi untuk mengerjakan kewajipan ataupun rukun iaitu tawaf, itu tak boleh. Jadi dia masih lagi dalam keadaan ihram. Dia kena tunggu sampai selesai haidnya, barulah dia mandi wajib, kemudian dia tawaf. Sempurnakan rukun haji tadi ataupun rukun umrah tu, barulah dia boleh bertahallul dan bebas daripada ihram. Maka masa dia menunggu tu dia tak bolehlah tak boleh solat, tak boleh berpuasa tu semua tak boleh. Tak boleh tak boleh batal ihram lah. Ihram dia tak terbatal ihram dia masih lagi berihram. Jadi dia kena jaga semua pantang larang semua tu sehinggalah dia suci, kemudian mandi wajib, kemudian tawaf fardu tadi, dan kemudian bertahallul. Selesailah ihram dia, ihram haji atau ihram umrah. Tapi kalau misal kata dia punya darah haidnya keluar selepas dia bertawaf, kan? Lepas tawaf baru keluar darah haid. Itu tak ada masalah. Selesai tawaf baru keluar darah haid. Tak sempat sa'i lagi ni. Tak apa. Kalau tak sempat sa'i pun tak apa. Sebab sa'i ni dia tidaklah diwajibkan dalam keadaan bersuci. Dia tak kisah. Sa'i ni tak ada masalah. Kalau kita bukan haid pun, bukan istihadah pun, tapi tak ada wuduk, tawaf tak boleh. Tawaf kena ada wuduk, kena suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Tapi kalau sa'i, kalau kita nak batal wuduk pun kita boleh sa'i. Dah batal wuduk dah, nak sa'i ni. Dah tawaf dah. Lepas tawaf terbatal wuduk kan. Nak sa'i boleh, tak ada masalah. Sa'i tidak mewajibkan seseorang tu berada dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan berwuduk ataupun suci lah. Dia tak wajib. Okey. Kalau kita dah batal wuduk pun tak ada masalah, boleh sa'i. Okey. Tapi janganlah kata tawaf dia tak boleh, sa'i boleh, dia buat sa'i dulu. Tak boleh lah macam tu. Kan? Tawaf tak boleh, dia bantai buat sa'i dulu. Tak boleh lah. Okay? Bila tawaf tak boleh, so tunggu dulu sampai selesai haid, dah berhenti haid, beberapa hari tu dah berhenti haid, kemudian barulah tawaf semula, kemudian sa'i dan tahallul. Okey, selesai. Okey, baca Al-Quran. Apa hukum baca Al-Quran bagi wanita haid? Apa hukum dia? Boleh tak? Baca Al-Quran, mengulang Al-Quran, apa lagi? Janganlah conteng slide saya tu. Okey. Boleh ke tidak membaca Al-Quran ni? Ingat tak? Tak boleh. Tak boleh baca Al-Quran. Okay. Baca Al-Quran. La yaqra'u al-junubu walal haidu syai'an minal Quran. Okay. Tidaklah orang yang sedang berjunub ataupun yang sedang berhaid membaca sesuatu daripada Al-Quran, kata Nabi. Itu sabda Nabi. Jadi tak bolehlah orang yang berjunub ataupun wanita yang haid membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran tak boleh. Yang kita kata kalau misal kata siapa yang mengajar Al-Quran, ustazah-ustazah, cikgu-cikgu mungkin mengajar Al-Quran dan tengok-tengok anak murid ada yang yang kata, ustazah saya tak boleh baca lah ustazah, saya uzur, kan. Biasa mengajar budak kan, biasa mengajar pelajar-pelajar agama, kafar ke semua kan, kita suruh dia baca Quran, betul tak? Okay. Kalau misal kata anak murid tu uzur, kita suruh kita nak dia baca tapi dia kata dia uzur. Jadi janganlah suruh dia baca. Sebab dia uzur. Tak apalah ustaz tu nak belajar kan.
Tak kisahlah nak belajar ke tak ke, tapi dia boleh belajar daripada kawan dia boleh dengar daripada kawan dia yang tak uzur tu, ataupun daripada murid lelaki yang baca Al-Quran. Jadi kalau misalnya kata boleh ada kesempatan untuk ada peluang untuk dia baca pada waktu yang lain, jadi kita utamakan. Kita utamakan itu. Kecuali lah kalau tak ada ruang langsung. Kalau misal kata boleh PSA tu boleh tunda-tunda sikit, kan? PSA ni tak apa, dia boleh tunda-tunda sikit. Okey, kalau kamu dah selesai haid nanti, kamu datang jumpa saya, datang jumpa Ustazah. So apa, Ustazah tasmik. Kalau boleh macam itu, lagi bagus buat macam itu. Kalau misalnya kita dalam kelas, dalam kelas ni bukanlah wajib baca, mesti setiap orang baca. Tak. Bukan PSA pun time tu. Kita nak dengar bacaan anak-anak murid kan. Jadi kalau misal kata ada anak murid kita masa tu uzur, jadi tak perlu suruh dia baca. Jadi ambil pandangan ulama yang jumhur lah, jumhur. Kebanyakan ulama, jumhur fuqaha mengatakan bahawa wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Kecualilah kalau ada ayat Al-Quran yang dijadikan zikir ataupun dijadikan doa, kan, ataupun ada beberapa perkara yang kita dah sebutlah sebelum ni. Okey, selesai. Bila haid datang selepas tawaf, lain-lain rukun haji atau umrah tu boleh sambung. Haid datang selepas tawaf. Puan Noriza ni dah terjawab ke belum, Puan Noriza? Soalan Puan Noriza ni dah terjawab ke belum? Sebab saya rasa macam dah terjawab tadi. Ke belum lagi? Okey, mohon Puan Noriza bagi tahu kat situ. Oh, bukan soalan. Okey, minta maaf. Terima kasih Puan Noriza. Okey, baik. Jadi kita sambung. Nombor 6. Okey, nombor 6. Apa dia nombor 6? Melintasi masjid jika khawatir akan mengotori masjid. Kalau kita khawatir akan mengotori masjid, maka wanita yang haid, yang sedang berhaid ataupun nifas ni tak bolehlah masuk masjid. Tak bolehlah lintas dalam masjid. Kan? Ambil barang tu tak bolehlah. Kalau kita bimbang kita akan mengotori masjid. Maksud mengotori masjid tu, kita takut kita lalu dalam masjid tu akan menyebabkan darah menitik. Tapi kalau kita tak bimbang, maksudnya kalau kita yakin yang kita ni darah haid, kalau aku masuk masjid ni, kalau aku lalu ataupun aku melintasi masjid ni ataupun ambil satu barang tu dalam masjid ni, maksudnya tanpa kita berhentilah, tanpa kita duduk, tanpa kita berhenti dalam masjid tu, ambil barang sekejap je ataupun lintas, kan, lintas dalam masjid, dan dia yakin darah dia takkan menitik, darah haid ataupun nifas tak menitik, maka boleh tak dia masuk masjid? Boleh tak dia lintas dalam masjid? Boleh tak dia ambil barang dalam masjid? Boleh, tetapi hukum dia makruh kalau tak ada tujuan, kalau tak ada hajat. Sesaja je nak masuk masjid tu. Makruh hukum dia kalau tak ada tujuan, tak ada hajat. Okey, kalau ada hajat diharuskanlah, diharuskan. Okey. Selesai kat situ melintasi masjid. Okey. Kemudian duduk atau berhenti di dalam masjid, nombor 7. Puan Noriza tanya, jika ada kes akad nikah dalam masjid, pengantin tengah haid, macam mana Ustaz? Akad nikah kalau dalam masjid, dalam ruang solat masjid, ruang solat masjid ke, beranda masjid ke, kan? Maksudnya yang tempat orang solat lah, tempat yang disediakan untuk orang solat. Beranda pun termasuk juga, kan, nanti kita akan cerita. Tapi kalau ada satu bilik yang dikhaskan untuk pengantin akad nikah tu tak ada masalah, tapi kalau misal kata dinikah dalam masjid sedangkan pengantin perempuan haid, maka tidak boleh
Tidak boleh pengantin perempuan tu masuk masjid. Tak boleh. Nikah lah, tapi pengantin perempuan duduk luar. Pengantin perempuan duduk luar. Pengantin perempuan tak boleh ada dalam masjid. Maka seeloknya nikahlah kat luar masjid ataupun nikahlah dalam dekat rumah je. Kalau wanita tu haid, nikahlah rumah je lah. Jangan masuk masjid. Nikah tu sah, tapi haramlah bagi orang perempuan tu masuk masjid. Ini bukan cerita pengantin dia. Tentang pengantin tu tak haid pun. Kan? Yang haid ni siapa? Yang apa? Sibuk tengah gambar, yang bawa hantaran yang tu. Yang itu pun jaga-jaga je kat tu. Kan? Lagi dia memang nak apa? Memang baju tu nak sama je semua kan. Alang-alang semua masuk, takkan aku tinggal seorang kat luar ni. Masuk juga. Itu lagi masalah ya. Jadi jaga-jaga. Dia wanita haid, apa pun alasan dia tak boleh masuk masjid kecuali satu je. Ya. Ada tak sebelum ni? Ada kot. Kejap lagi kejap lagi. Okey. Jadi nombor 7. Okey, nombor 7, duduk ataupun berhenti dalam masjid walaupun sekejap ataupun berulang-alik dalam masjid. Masuk, lepas tu patah balik keluar, lepas tu masuk balik, patah balik keluar. Dia tak berhenti pun. Dia masuk, lepas tu patah balik. Dia masuk, patah balik. Kan? Dia ulang-alik. Keluar masuk masjid pun tidak dibolehkan. Berada dalam masjid pun tidak dibolehkan, duduk ke, berdiri ke. Tapi yang penting dia menetap. Maksudnya dia berhenti kat dalam masjid tu tak boleh. Tak boleh. Jadi muzakarah jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-49 telah memutuskan bahawa perempuan yang dalam keadaan haid haram berada atau duduk di dalam masjid walaupun untuk tujuan pembelajaran dan program-program keagamaan. Jadi tak bolehlah duduk dalam masjid. Tak boleh berada dalam masjid, tak boleh duduk dalam masjid walaupun untuk tujuan pembelajaran. Walaupun untuk tujuan ada program agama. Jadi seeloknya buat program kat luar masjid. Lagi bagus. Kalau ada program kat dalam masjid, maka duduklah kat luar masjid. Dengar daripada luar. Kalau program tu besar, bolehlah buat kat luar masjid kan. Tapi biasa program kat dalam masjid. Jadi bila program kat dalam masjid, maka wanita yang haid ataupun nifas tidak dibenarkan masuk ke dalam masjid. Bolehlah duduk dalam kereta, buka tingkap ke kan, ataupun duduk kat luar, ada ruang luar. Dan mufti dulu ada pernah Menteri Agama, Dr. Zulkifli Al-Bakri pernah mencadangkan supaya masjid-masjid ni buat satu bangunan kat luar masjid. Maksudnya kan masjid kan dah siap dah ada ni, dah siap lah masjid yang dah siap tu. Kan biasa ada ruang lagi, halaman dia semua kan. Menteri Agama pernah masa beliau menjawab jawatan sebagai mufti wilayah pernah cadangkan supaya masjid-masjid ni bina satu tempat pengajian di luar masjid. Maksudnya ada bilik kuliah dia khas untuk orang senang kalau orang perempuan haid ke nifas ke kan, senang nak datang belajar, tak perlu nak masuk dalam masjid kan. Kalau misalnya kata ada kuliah dalam masjid pun boleh disambungkan kuliah tu terus ke bilik kuliah kat luar masjid tu. Okey. Lain sangkut ke? Allahu Akbar. Minta maaf lah. Ramai sangat yang guna lain tu yang sangkut tu. Kalau cleaner masjid macam mana Ustaz? Hari-hari kena kemas masjid. Hari-hari kena kemas masjid. Wallahu a'lam. Kalau ikutkan tak boleh lah. Kalau ikutkan tak boleh berada dalam masjid. Dan lagi bagus, ambillah cleaner, seorang lelaki, seorang perempuan. Yang cleaner lelaki itu kemas dalam masjid, dalam ruang solat. Yang cleaner perempuan kemaslah yang selain ruang solat tu. Kan bilik-bilik kuliahnya, tangga, apa lagi,
apa nama dia? Tandas, macam-macam lah dia lah yang selebih-selebihnya kan. Itu lagi baguslah. Ya. Kalau ikutkan tak boleh. Allahu a'lam. Okey. Jadi ada pengecualian. Ada orang yang boleh. Ni ada orang yang boleh duduk ataupun berhenti ataupun berada dalam masjid. Siapa dia? Dibenarkan berada dalam masjid jika terdapat perkara darurat yang memaksanya seperti dia akan ditimpa bahaya sekiranya dia tidak masuk ke dalam masjid. Contohnya lah contohnya seorang wanita ni sedang mengalami haid. Dia berada dalam perkarangan masjid. Saya katanya dalam perkarangan masjid. Okey. Bila berada dalam perkarangan masjid, contohnya ada pula lah anjing liar masuk dalam masjid. Dia tak tahu nak pergi mana. Dia tak boleh. Kalau aku tak boleh nak pergi nak keluar tak boleh. Anjing dah banyak sangat apa ni. Anjing liar ni memang nak kejar aku dia. Kan? Memang tak selamat ni. Kalau apa? Kalau aku lari memang dia kejar, aku yang kena. Jadi dia kata lagi selamat, tempat yang paling selamat adalah masuk dalam masjid, tutup pintu. Jadi ketika itu dia dibenarkan, dibolehkan baginya untuk masuk dalam masjid, duduk kejap sampai anjing tu pergi. Kalau misal kata anjing jinak aja, janganlah memandai pergilah masuk dalam masjid. Ni kalau ada perkara-perkara yang terpaksa, memaksa dia untuk masuk dalam masjid. Macam-macam lah, macam-macam perkara lagi yang boleh dikaitkan. Tapi kalau perkara itu bukanlah darurat, tidak pun memaksa dia untuk masuk dalam masjid, maka dia tak boleh masuk, tak boleh masuk. Suka hati ya. Okey. Kemudian contohnya lah, contoh lain lah. Misal kata dia berada kat perkarangan masjid, tiba-tiba macam kes tsunami dulu kan, tsunami dekat Aceh dulu. Ingat tak? Ramai masuk dalam masjid, betul tak? Masjid apa nama dia? Ar-Rahman tak ingat saya. Masjid dekat Aceh, Bandar Aceh tu, yang masjid besar tu kan. Jadi ramai masuk dalam masjid sebab apa? Sebab nak selamatkan diri. Dah tak boleh nak pergi mana dah. Ni tsunami ni. Tak ada apa? Tak ada peluang kau nak berenang ke apa semua, tak ada dah. Kau nak pergi rumah jiran ke tak ada. So nak tak nak kena masuk dalam masjid juga. Kalau tak memang akan cedera ataupun di bawah arus lah. Jadi time tu boleh masuk dalam masjid bagi wanita haid ataupun istihadah. Okey. Kalau ke kubur dia tak ada masuk dalam cerita ni. Puan Syikin, cerita apa masjid ni, kubur tak termasuklah. Kubur tak termasuk. Boleh boleh je wanita haid nak pergi kubur, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, kemudian macam mana pula kalau surau? Macam mana pula kalau surau? Ustaz, sekiranya ayah kita seorang ustaz dan bekerja di dalam masjid, anaknya yang haid boleh masuk ke dalam masjid? Tak boleh, tak boleh. Janganlah kita fikir ayah kita orang besar dalam masjid tu, anak bolehlah masuk kan. Tak boleh. Pakai kabel kuat mana pun tak boleh. Okey, kabel besar manalah pun tak boleh juga. Ayah pengurusi masjid, kan. Kabel kuat tu boleh masuk tak? Tak boleh. Tak boleh. Wanita haid tak boleh masuk masjid. Wanita nifas pun tak boleh masuk dalam masjid. Kecuali kalau lintas melintas ataupun ambil barang kejap terus keluar. Okey. Jadi surau. Adakah surau ini termasuk dalam masjid? Surau ni dikira masjid juga ke ataupun tak? Boleh tak masuk surau? Macam mana? Boleh tak masuk surau? Wanita haid ataupun nifas, boleh tak dia masuk surau? Surau tiada niat iktikaf. Boleh. Puan Nolia. Okey, lain? Ada jawapan lain? Misal kata tak boleh.
suami yang boleh ikut, tapi elakkan berada dalam tempat orang solat. Tak boleh. Okey. Okey, surau. Okey, jadi surau macam mana? Ada ada yang kata sama macam masjid. Jadi surau ni, kalau ikutkan apa, ada ulama Melayu yang menulis dalam kitabnya bahawa surau ni tak termasuk dalam erti kata masjid. Surau lain. Jadi surau ni diwakaf untuk surau. Masjid tu diwakafkan untuk masjid. Jadi masjid yang tak boleh masuk. Jadi surau boleh masuk. Jadi ada ulama kita yang berpandangan sebegitu, yang berpandangan sebegitu, iaitu surau ni dibolehkan. Surau ataupun madrasah ataupun panggil pesantren, bukan pesantren, apa nama dia? Yang apalah surau-surau kat sekolah ke semua kan. Dibolehkan. Tak ada masalah. Apa pun nama dia, kalau dia langgar, tak silap langgar nama dia. Kalau di Indonesia kan, madrasah ke, langgar ke, surau ke, dibolehkan. Jadi wallahu alam, itu pandangan pandangan ulama kita lah. Boleh juga nak ikut, tak ada masalah, tapi saya lebih mengambil pendapat untuk berhati-hati, sebab surau ini juga dikira tempat solat, surau pun dikira tempat solat, tempat yang suci, orang nak solat, jadi pendapat saya sendiri, saya lebih ambil pendapat yang lebih berhati-hati, supaya surau juga tidak boleh dimasuki oleh wanita haid kecuali bukan ruangan solat lah. Itu biasalah kan. Kalau bukan ruangan solat tak ada masalah. Tapi kalau masih ruangan solat, kita takut akan mengotori masjid. Dan surau ni juga satu tempat yang mulia. Kadang-kadang dalam satu kampung tu tak ada masjid pun ada surau, kan. Jadi kalau surau-surau itu yang dibina di kampung-kampung, kawasan-kawasan perumahan, penempatan-penempatan, itu lebih baik untuk kita elakkan masuklah. Adapun kalau macam surau tu surau madrasah, surau sekolah, surau shopping komplek ada surau kan, apa lagi, pejabat ada surau, itu tak ada masalah nak masuk, tak ada masalah. Tapi kalau lagi bagus dielakkan masuk. Tapi kalau macam misal kata terpaksa masuk ke, ataupun memang kena masuk ke, ataupun mungkin nak ikut pengajian tu, terpulanglah, tak ada masalah. Tapi seeloknya tidak perlu masuk tempat-tempat orang nak solat. Sebab apa tau? Bila orang perempuan haid, kadang-kadang boleh jadi bocor sampai melekat pada lantai ataupun kapet masjid ataupun surau lah, kapet surau. Tak kisahlah surau mana pun. Sebab saya pergi ke sekolah-sekolah kadang kalau ada kapet tu terpotong-potong kapet. Kenapa terpotong kapet ni? Rupanya ada yang bocor kat situ lah, itulah inilah kan. Jadi tak cantik lah macam itu. Lebih baik dielakkan untuk duduk di tempat solat, tempat solat walaupun surau. Wallahu a'lam. Okey. Kemudian dilarang bagi wanita haid ataupun nifas berada di mana-mana bahagian ruang solat masjid, termasuk ruang solat bertingkat. Ruang solat bertingkat ataupun kawasan beranda masjid. Kawasan beranda tu kawasan yang, perasan tak kalau dalam masjid ataupun kadang surau pun ada juga. Masjid ni biasa ada ruang solat utama dia, lepas tu ada ruang solat tambahan. Kan, ruang solat yang mengelilingi ruang utama tu. Tu beranda lah tu, beranda masjid. Kan? Jadi bila mana penuh ruang solat utama, biasa orang akan solat kat beranda ni lah. Biasanya beranda ni kadang-kadang lebih besar daripada ruang solat utama tu kan. Kadang-kadang ruang solat utama tu lagi besar, biasanya lagi besar lah ruang solat utama. Lepas tu ada kawasan beranda yang mana orang akan solat kalau dah penuh. Ruang solat utama dah penuh, orang akan solat kat kawasan tu. Maksudnya kawasan tu disediakan, beranda tu disediakan memang khas untuk orang solat jika dah penuh kat dalam. Okey.
ruang solat tambahan lah. Jadi ada pun ruangan lain, contohnya bilik kuliah ke, dewan seminar, pejabat, bilik mesyuarat, perpustakaan, kan banyak masjid kadang ada benda-benda macam tu kan. Ataupun lain-lain lah, apa-apa bilik lah dalam tu, yang mana ia bukan menjadi sebahagian daripada masjid, tapi hanya digabungkan dengan masjid. Maka dibolehkan bagi wanita haid ataupun nifas berada di dalamnya kerana ruangan tersebut tidak dihukumkan sebagai masjid. Tapi kalau boleh elak, lagi bagus elak. Kalau boleh elak berada di tempat yang ada kaitan dengan masjid, lagi bagus elak lah. Tapi kalau macam misal kata apa, kalau nak masuk juga, tutup pulang lah. Kalau nak masuk juga, tutup pulang lah. Sebab itu bukanlah tempat ruangan solat ataupun ruangan solat tambahan kan. Okey. Baik, selesai. Okey, selesai yang itu. Nombor 7. Nombor 8. Okey, nombor 8. Menggauli isteri pada bahagian pusat hingga lutut isteri pun tidak dibenarkan. Okey, menggauli isteri pada bahagian pusat hingga lutut. Maksudnya kalau dalam apa? Dalam hadis kata Rasulullah pernah bersabda, "Yasna'u kulla syai'in illa nikah." Buatlah apa-apa pun kat isteri kamu kecuali nikah. Nikah tak boleh ke? Time haid? Boleh, bukan nikah. Maksud nikah kat sini adalah bersetubuh. Tak boleh lah, tak boleh bersetubuh. Jadi Nabi kata buatlah apa-apa pun kecuali bersetubuh. Cumanya, ulama menggariskan supaya kita kita menjauhi bersetubuh dan bahagian yang boleh membawa kepada bersetubuh. Bahagian yang menghampiri kepada bersetubuh pun tidak dibenarkan. Okey. Jadi dihalalkan bagi suami untuk menggauli isterinya hanya pada bahagian bawah daripada lutut dan bahagian atas daripada pusat isteri. Okey. Maksudnya isteri seeloknya tutup bahagian antara pusat hingga lutut tu tutup dengan kain, sebab Rasulullah bila mana hendak menggauli isterinya yang sedang haid, Rasulullah akan suruh isterinya tutup dulu atau memakai kain dulu. Rasulullah akan suruh isterinya pakai kain, kemudian barulah Rasulullah menggauli isterinya yang sedang haid. Jadi dibolehkan untuk bergaul dengan isteri dekat bahagian mana? Bahagian atas daripada pusat dan bahagian bawah daripada lutut. Jadi antara pusat hingga lutut tak boleh. Tidak dibenarkan. Tapi kalau pusat dibolehkan. Bawah pusat tak boleh. Lutut pun dibenarkan, tapi atas lutut tak boleh. Okey. Jadi seeloknya ditutup bahagian antara pusat dan lutut semasa bergaul bersama suami ketika haid ataupun ketika nifas. Dan ada juga pandangan ulama berbeza pandangan sama ada yang boleh yang tak boleh tu menggauli isteri ke ataupun menikmati. Yang tak boleh tu menggauli ke ataupun menikmati. Kalau tak boleh tu menggauli, maka yang diharamkan adalah menyentuh. Kalau yang diharamkan itu adalah menggauli isteri, bukan menikmati isteri, maka menggauli isteri ini membawa kepada haramnya menyentuh bahagian antara pusat hingga lutut isteri ketika isteri sedang haid ataupun nifas. Tapi kalau ada sebahagian ulama kata yang diharamkan itu adalah menikmati. Kalau menikmati, maka diharamkan walaupun melihat. Melihat antara pusat hingga lutut pun haram. Kalau yang diharamkan itu menikmati, maka lihat antara pusat hingga lutut isteri itu pun diharamkan juga ketika isteri sedang haid. Dan kalau melihat tu haram itu sekiranya melihat dengan nafsu lah, melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat. Itu nama dia menikmati. Ataupun sentuh. Tapi yang tak bolehnya sentuh antara pusat hingga lutut tapi dengan keinginan syahwat, dengan perasaan syahwat.
itu pun tidak dibenarkan lah. Tapi seeloknya kita ambil je lah satu pendapat ni, iaitu tidak boleh menggauli isteri pada bahagian pusat hingga lutut isteri. Okey. Jadi tak boleh lah sentuh, tak boleh sentuh antara pusat hingga lutut isteri ketika isteri sedang haid ataupun nifas. Okey. Selesai. Apa hukum menggauli isteri yang sedang haid ataupun nifas pada bahagian antara pusat hingga lutut isteri? Haramlah. Haram kita menggauli. Ini adalah satu bahagian yang wajib dipelajari oleh suami, oleh orang lelaki. Dulu kita pernah cerita kan, kita cerita apa? Suami ni ataupun lelaki ni wajib tak belajar ilmu fiqh wanita. Ingat tak? Kita cerita masa mukadimah dulu. Masa awal-awal dululah. Tak mukadimah, awal-awal dulu. First kelas diskusi pertama kan, ataupun diskusi kedua. So lelaki ni wajib belajar apa yang ada kaitan dengan dia je. Inilah antara dia yang ada kaitan dengan dia. Ada kaitan dengan lelaki. Ini wajib belajar. Okey. Jadi haram hukum dia menggauli isteri antara bahagian pusat hingga lutut isteri ketika isteri sedang haid ataupun nifas. Nak gauli isteri, nak sentuh ke apa semua, atas daripada pusat. Okey, bahagian atas pusat ataupun bahagian bawah daripada lutut. Okey. Akan tetapi diharamkan menyetubuhi isteri pada farasnya walaupun berlapik. Kan bila berlapik itu tak bersentuhan, betul tak? Kan Nabi suruh isteri Nabi yang sedang haid, bila Nabi nak menggauli isteri Nabi, Nabi suruh pakai kain. Pakai kain, bila pakai kain, Nabi sentuh tak? Kena pada apa? Tapi tak bersentuhan kulit ke kulit sebab ada kain, betul tak? Bila ada kain, maka tak bersentuhan kulit dengan kulit. Itu tak ada masalah. Okay? Bukannya mesti tak boleh pegang ke, tak boleh sentuh ke. Kan? Bukan. Kalau ada lapik tak ada masalah. Okay? Tapi kalau ada lapik, dalam masa sama dia menyetubuhi isteri dalam keadaan berlapik, itu tak boleh. Okay? Tadi kita dah kata ada lapik kan. Tapi kalau ada lapik itu di bantai setubuh isteri dia, tak boleh. Itu haram. Walaupun berlapik, diharamkan menyetubuhi isteri yang sedang haid ataupun nifas tu. Okey, boleh faham kan? Tak kisahlah lapikan tu pada faras isteri ke ataupun pada zakar suami, kedua-dua tu tidak dibenarkan. Okey. Sebab kita kata lapik tak apa, kan tak. Kalau lapik antara pusat dengan lutut tu tak ada masalah. Tapi jangan sampai menyetubuhi isteri walaupun berlapik, tu tak boleh. Tak boleh. Isteri pula diharamkan untuk menggauli suami pada mana-mana bahagian tubuh suami dengan menggunakan bahagian antara pusat hingga lutut isteri tanpa berlapik. Kalau misal kata isteri nak menggauli suami, tadi suami nak menggauli isteri, sekarang isteri nak menggauli suami. Bila isteri nak menggauli suami, boleh tak dia menggauli suami dia menggunakan bahagian antara pusat dengan lutut dia, antara pusat hingga lutut dia? Tak boleh. Okay, kecuali berlapik. Kalau isteri berlapik antara pusat hingga lutut, tak ada masalah. Pakai seluar ke apa kan, pakai kain ke seluar ke, tak ada masalah. Tapi kalau isteri menggauli suami dalam keadaan dia tak ada lapik, antara pusat hingga lutut tak ada lapik, itu tidak dibenarkan. Okay. Okey, selesai. Okey, ada soalan tak dekat sini? Tak ada tiba tak ada tak? Ustaz, kalau isteri tak nak, kira macam dipaksa, apakah hukum pada isteri? Isteri berdosa juga ke? Kalau okey, isteri tak nak, tapi kira macam dipaksa, suami paksa, tapi isteri tak nak, apa hukum isteri itu? Berdosa ke tidak? Kalau suami nak menggauli isteri antara pusat hingga lutut tanpa lapik, maka itu hak si isteri untuk halang. Okay? Halang ataupun tak nak. Tapi kalau ada lapik dan suami nak menggauli isteri antara bahagian atas daripada pusat ataupun bawah daripada lutut, itu wajib untuk si isteri tunaikan hajat suami. Okay? Wajib isteri untuk tunaikan hajat suami. Sebab itulah ada hukum.
Okay, sebab itu ada hukum. Jadi tak boleh orang perempuan, isteri-isteri, para ibu tu, bila suami meminta atau berhajat, okay, para isteri wajib tunaikan hajat suami. Okay, kalau suami berhajat, wajib tunaikan hajat suami walau apapun keadaan masa tu. Okay. Tapi si suami pun kenalah ada timbang rasa juga. Janganlah time orang tu sibuk masak, dia punya kan nak juga time tu. Tu kalau boleh elakkanlah. Okay. Tapi kalau suami minta, walaupun time masak, suami minta. Jadi kenalah tunaikan. Orang perempuan kenalah tunaikan. Sebab apa? Bila suami ada dalam hadis, bila suami tidur dalam keadaan suami tak redha ataupun dalam keadaan suami marah ataupun tak tertunai hajat dia terasa hati dengan isteri dia. Jadi isterinya tu sepanjang dia tidur, malaikat laknat isteri dia. Jadi jangan main benda-benda macam ini. Bukanlah saya bercakap ni bukan sebab saya lelaki, tak. Benda ni memang ada dalam hadis, dan kewajipan isteri ini adalah sebenarnya bila menjalinkan ikatan perkahwinan, kewajipan isteri adalah perkara yang berada di atas katil. Itulah kewajipan isteri yang sebenar dengan ikatan perkahwinan. Adapun memasak, basuh baju, mop lantai, bagai semua itu bukanlah kewajipan sebenar isteri. Itu adalah ihsan isteri, itu adalah orang kata belas kasihan. Macam tu, ihsan isteri untuk membuat benda macam itu, untuk tolong jaga rumah, selesaikan keperluan ataupun inilah dengan basuh bajunya, dengan kemas rumahnya, mop lantai, basuh pinggan, mangkuk, siapkan makanan untuk suami. Itu besar pahalanya, tapi itu bukanlah kewajipan bagi isteri. Boleh ke isteri tak nak buat? Boleh, tak ada masalah. Berdosa ke? Tak. Okay. Taklah berdosa, tapi kalau kita buat itu lebih baik. Cumanya yang utamanya adalah apa yang di atas katil, itu yang paling penting, dan itulah yang diajar oleh guru kami, Syekh Mahmud Sa'id Mamduh. Syekh banyak kali pesan, banyak kali cakap, kalau isteri tak nak buat kerja rumah tu, jangan sampai kamu marah dia, jangan sampai kamu ceraikan isteri. Sebab Syekh geleng kepala Syekh. Sebab apa? Banyak berlaku di Mesir dulu. Di Mesir banyak berlaku, isteri tak nak buat kerja rumah, suami sampai ceraikan isteri. Waliyazubillah. Sebab tak nak buat kerja rumah je sampai ceraikan isteri. Marah isteri sampai ceraikan isteri, tu tak boleh, sebab isteri bukanlah kewajipan isteri dengan ikatan perkahwinan tu, bukan kewajipan dia masak, bukan kewajipan dia kemas rumah, bukan kewajipan dia jaga rumah, tak. Kewajipannya yang paling utama adalah menunaikan hajat si suami. Menunaikan hajat si suami. Itu hikmah perkahwinan. Itu hikmah perkahwinan. Tapi bila mana dia buat perkara-perkara yang yang macam kemas rumah, memasak, sediakan makanan, pasti ganjaran yang besar. Cuma itu bukanlah kewajipan. Itu bukanlah kewajipan bagi isteri. Jadi si suami tak bolehlah memaksa ataupun marah kalau isteri tak masak ke, isteri tak basuh baju, tak mop lantai ke, semua kan. Okey. Nak cerita bab ni cerita panjang. Ustaz, contoh suami berhajat sangat masa isteri tengah haid, boleh ke guna cara lain? Maksudnya atas dari pusat? Tidak salah juga ke Ustaz? Tak, boleh, memang boleh lah. Kalau atas daripada pusat tak ada masalah. Okay? Suami berhajat sangat, tak ada masalah. Bergaullah dengan atas daripada pusat isteri, atas daripada pusat suami. Suami ni tak ada masalah. Kan? Bawah pusat ke, atas pusat ke, tak ada masalah. Tapi isteri, antara pusat hingga lutut kena jaga. Atas daripada pusat, bawah daripada lutut tak ada masalah. Suami nak menggaulinya, suami berhajat sangat, tapi kena memadai hanya pada bahagian antara pusat, pada bahagian atas daripada pusat, bawah daripada lutut. Okey? Tak boleh antara pusat hingga lutut isteri tu tak boleh. Okey? Kecuali kalau berlapik tadi, berlapik tu tak ada masalah, tapi jangan sampai bersetubuh.
walaupun dengan berlapis. Okay. Itu saya kata sebab itu ada hukum. Atas daripada pusat tak ada masalah, boleh. Itulah yang dibenarkan. Ustaz, maaf nak tanya. Sekiranya isteri telah suci, namun lewat mandi hadas, mandi wajib, tetapi suami menggauli isteri sebelum mandi hadas, apa hukumnya? Sekejap lagi, insya-Allah. Okey, Puan Hayati, kejap lagi. Okey, selesai bab tu. Jadi nasihat saya jaga jaga suami, keinginan suami, hajat suami kena jaga. Itu paling penting. Untuk isteri itu paling penting. Okey. Masak dan sebagainya itu kalau buat itu lagi baguslah. Kalau buat itu tanda kita sayang suami kita, tanda kita ihsan kita pada suami kan. Kalau tak, suami kena beli kat kedai ataupun suami kena tempah supaya orang lain masak, tu kan, ataupun gajikan orang lain. Ada susah pula ada orang gaji dia tak. Allahu Akbar, dah lain pula cerita dia nanti. Okey. Dan yang ke-9, menceraikan isteri. Okay. Kalau nombor 9 dalam buku kita dah selesai itu kan. Tadi pun kita dah cerita sikit. Okey, nombor 9, menceraikan isteri. Boleh tak menceraikan isteri ketika isteri sedang haid ataupun sedang nifas? Tak boleh, haram hukum dia. Okay. Namun begitu haram hukum dia menceraikan isteri ketika isteri sedang haid, tapi kalaulah lelaki ataupun suami itu ceraikan isteri dia ketika isteri dia sedang haid, maka jatuh cerai itu. Berlakulah perceraian, jatuh talak lah. Walaupun haram tapi jatuh talak. Kalau suami ceraikan ketika isteri sedang haid. Okey. Tapi ada juga keadaan tertentu yang dibenarkan. Walaupun isteri sedang haid, tapi kalau suami ceraikan isteri ketika itu isteri sedang haid, ada keadaan tertentu yang dibenarkan. Maksudnya tak haram hukum dia. Contohnya, okey, ada 1 2 3 4 5, ada 6. Okey, ada 6 keadaan di mana dibolehkan, suami ceraikan isteri ketika isteri sedang haid. Yang pertama, jika si suami mengatakan, aku ceraikan kamu sebaik sahaja kamu berhenti haid, atau sebaik saja haid kamu berhenti. Suami dia mentaklikkan, dia mengkaitkan cerai dia itu dengan berhenti haid. Contoh dia kata kat isteri dia, aku ceraikan kamu bila kamu dah berhenti haid. Bila haid kamu dah berhenti, jatuh talak. Cerailah dia. Itu dibolehkan. Maksudnya dia tak ceraikan isteri dia ketika isteri dia sedang haid. Tapi dia cerai bila? Lepas haid. Lepas suci nanti, jatuh talak. Macam itu. Yang itu dibolehkan. Okay? Yang itu dibolehkan. Maksudnya tak haram hukum dia. Okay, boleh. Kemudian yang dibolehkan juga jika isteri yang diceraikan itu masih belum disetubuhi oleh suami sejak dari awal pernikahan. Lepas bernikah, tak pernah setubuh lagi dengan isteri, tidak pernah menyetubuhi isteri, sepanjang lepas pernikahan tu tak pernah setubuh isteri. Kemudian isteri haid. Masa isteri haid tu dia ceraikan isteri dia. Okay? Masa isteri haid tu dia ceraikan isteri dia, maka yang itu dibolehkan. Okay? Yang itu dibolehkan, tidaklah haram hukum dia. Okay. Itu yang kedua. Okey. Yang ketiga, jika isteri sedang hamil dan didatangi haid ketika hamil, itu juga tidak diharamkan. Isteri itu sedang haid tapi dia tengah hamil. Itu tidak diharamkan. Sebab apa? Sebab dia punya iddah dia kejap je. Iddah dia kalau isteri sedang hamil ni, iddah dia sehingga melahirkan anak, maka habis iddah dia. Yang diharamkan hikmah yang diharamkan yang diharamkan ceraikan isteri ketika isteri sedang haid ni, maksudnya ketika tak hamil lah. Sebab apa?
Sebab iddah ni akan menjadi panjang, akan membawa membawa kesusahan pula pada wanita tadi, pada isteri yang diceraikan tu untuk kahwin lain. Lama sangat pula iddahnya. Jadi sebab itu diharamkan ceraikan isteri pada ketika dia haid. Okay. Kalau isteri sedang hamil dan ketika hamil tu dia haid dan lalu diceraikan oleh suami dia, maka itu tak ada masalah. Itu dibolehkan. Okay. Tidak diharamkan. Okey, kemudian jika perceraian tersebut dengan tebus. Isteri yang tebus, isteri yang minta. Isteri minta dengan tebusan, tebusan. Ataupun senang kata khuluk lah, khuluk. Cerai dengan cara khuluk. Iaitu, apa maksud khuluk ni? Isteri minta cerai dengan suami, tapi dia bagi something. Contoh dia kata dengan suami dia, saya nak awak ceraikan saya bagi sebiji kereta BMW. Contoh kan. Jadi suami dia ceraikan isteri dia ketika tu isteri dia haid. Itu dibolehkan. Sebab dia ceraikan tu dengan tebusan. Ada tebusan lah yang dibagi oleh isteri tu. Itu dipanggil khuluk. Okay? Isteri bagi duit ke, bagi apa-apa lah. Rumah ni ambil lah, rumah ni ambil. Contoh dia katakan, rumah ni ambil tapi ceraikan. Saya nak kau ceraikan saya nak awak ceraikan saya, tapi rumah ni saya bagi. Tu isteri minta cerai dengan tebusan. Jadi dia dikira khuluk dan dibolehkan walaupun isteri ketika itu dia sedang haid. Okay, kemudian jika perceraian adalah disebabkan oleh sumpah suami untuk tidak menyetubuhi isteri selama lebih dari 4 bulan atau selamanya, dan suami masih tidak mahu menyetubuhi isterinya setelah 4 bulan tersebut apabila diminta untuk menyetubuhinya. Kalau misal kata si suami bersumpah tak nak setubuhi isteri selama 4 bulan ataupun lebih 4 bulan. Okay? Jadi bila suami sumpah macam itu, maka isteri ni boleh buat aduan lah dekat mahkamah syariah. Buat aduan kat mahkamah syariah. Jadi mahkamah syariah ni akan panggil suami, panggil isteri lah. Suami dah buat sumpah tak nak setubuhi isteri lebih daripada 4 bulan. Jadi mahkamah syariah kata, kamu kena kalau kamu tak setubuhi isteri, kalau dah lebih dah cukup 4 bulan tu, dia kena setubuhi isteri dia ataupun dia kena ceraikan. Kalau dia tak setubuhi isteri, maka mahkamah boleh jatuhkan talak. Mahkamah sendiri boleh jatuhkan talak. Walaupun isteri tengah haid, maka yang itu boleh. Perceraian tu dibolehkan. Okey. Tu cerita-cerita yang terpinggir lah. Bukan terpinggir, maksudnya tak ramai lah yang buat macam tu. Okey. Kemudian yang keenam, jika perceraian tersebut diputuskan oleh perunding dari pihak suami dan perunding dari pihak isteri untuk menyelesaikan pergaduhan yang berlaku antara pasangan. Okey, pasangan ni bergaduh, tak ada kesepahaman, jadi bergaduh. Last tak ada jalan lain kecuali suami hantar wakil seorang daripada pihak suami, isteri hantar wakil daripada pihak isteri. Okey, berunding. Berundinglah kedua pihak ni. Berunding macam mana? Kita nak settle ke ataupun settle dengan perceraian? Kalau dia dah tengok dah berunding, benda ni memang tak boleh settle. Okey, benda ni memang tak boleh settle, tak nak kena cerai juga. Okey, ketika itu bolehlah dia bercerai walaupun isterinya sedang haid. Okey. Faham Okay, selesai kat situ. Okey. Selesai kat situ Okey. Apa hukum memotong kuku ataupun mencabut sesuatu daripada anggota tubuh sebelum mandi wajib? Contoh dia potong kuku ke, rambut ke, boleh ke tak? Ada tak pandangan? Jawapan? Nak tahu juga jawapan? Allah. Sikit lagi. Sikit lagi. Apa hukum? Potong kuku ke, potong rambut ke ketika haid?
Boleh ke tak boleh? Puan Siti Hanifah kata harus. Boleh. Okey, Nurul Hanis. Okey diharuskan. Boleh, boleh. Bukanlah disunatkan. Maksudnya diharuskan sahaja. Namun meninggalkan perbuatan tersebut sehingga selesai mandi wajib itu lebih afdal. Okey, lebih afdal jangan potong kuku ke rambut ke sehingga selesai mandi wajib. Kecuali contoh terlupa nak potong kuku, haid pula 15 hari. Kuku awal haid dah panjang dah. Kan? Ini kan tak boleh. Banyak sangat kotoran kat kuku, nanti susah nak apa. Nak makan bagi semua tak elok kan. Jadi boleh je potong, tak ada masalah. Tapi afdalnya tinggalkan. Maksudnya kalau tak ada keperluan tak perlu potong pun. Afdal tinggalkan. Dan tak perlu pun ada juga pendapat ulama yang mengatakan rambut ataupun kuku ataupun apa-apa yang dipotong ketika haid ataupun gugur ketika haid, ada pendapat ulama kata perlu simpan dan dibawa bersama ketika mandi wajib. Yang itu pun tak perlu pun tak perlu. Cuma ada pendapat ulama macam itu. Jadi kalau ikutkan tak perlu pun nak simpan ke semua, tak perlu. Tak perlu tersimpan, tak perlu nak bawa mandi wajib sekali, tak perlu. Okey. Tapi kalau nak buat, pulanglah. Tak masalah. Kalau nifas tu kan, nifas tu takkanlah nak tunggu sampai 40 hari. Rasanya kuku kalau 40 hari kalah kuku-kuku artis kan. Apa dah jadi kuku tak. Kalau nifas tu harus nak tunggu 40 hari kan. Potongilah. Kesian baby lah. Baby pula kesian. Okey. Tak ada masalah, boleh potong. Okey. Perkara yang dibolehkan bagi wanita yang telah berhenti darah haid. Tak ada dalam ni, tapi ada dalam dalam buku. Kalau orang perempuan dah berhenti darah haid dia atau darah nifas dah berhenti, tapi dia belum mandi wajib lagi. Kalau tak ada air dia belum tayamum lagi. Kalau tak ada air lah, dia belum tayamum lagi untuk menggantikan mandi wajib tadi. Jadi apa dia perkara yang dibolehkan bagi wanita yang dah berhenti haid dia, dah berhenti nifas dia, tapi belum mandi wajib? Yang pertama sekali, dia boleh bersuci dengan niat ibadah. Okay. Dia boleh bersuci dengan niat ibadah. Maksudnya dia boleh mandi wajib. Biasalah mandi wajib kan. Dia boleh mandi sunat ke, tak masalah. Okay. Ataupun dia boleh berwuduk. Okay. Kemudian tu yang pertama, bersuci dengan niat ibadah. Yang kedua, bersuci dengan niat ibadah tu nombor berapa? Nombor 3. Nombor 3 tu dibolehkan walaupun belum mandi wajib. Tapi mesti hid dah kering. Yang kedua, dia boleh solat hormati waktu bagi yang tidak mendapati air ataupun debu untuk bersuci. Dia dah berhenti haid tapi tak ada air. Debu pun tak jumpa. Allahu Akbar. Macam mana nak bersuci ni? Macam mana nak mandi wajib? Air tak ada. Debu pun tak ada untuk tayamum menggantikan mandi wajib. Jadi macam mana nak solat? Dia perlu solat hormati waktu, sehinggalah ada debu ataupun air untuk dia mandi wajib. Okay, jadi solat hormati waktu ketika itu dibolehkan. Okay. Kemudian berpuasa. Puasa pun dibolehkan juga. Bagus Puan Noriza. Puasa pun dibolehkan walaupun belum mandi wajib. Okay. Kemudian menceraikan isteri pun dibolehkan. Tadi kita kata tak boleh ceraikan isteri ketika isteri sedang haid. Tapi isteri dah berhenti haid, belum mandi wajib lagi. Boleh tak cerai ketika itu? Masa yang itu dibolehkan walaupun belum mandi wajib. Maksudnya bukan dibolehkan, tak berdosa lah. Tak berdosa suami. Okey, kemudian melintas dalam masjid pun dibolehkan. Okay. Melintas dalam masjid ni bagi orang yang maksudnya dia, sebab melintas dalam masjid ni, kita kata tadi nombor apa? Nombor 6. Melintas dalam masjid tu jika khuatir akan mengotori masjid. Maksudnya tak boleh melintas dalam masjid jika khuatir akan mengotori masjid. Kalau khuatir darah tu akan menitik, maka tak boleh lintas. Jadi melintas dalam masjid ni, kalau darahnya dah berhenti, maka confirm dia tak akan mengotori masjid. Jadi dibolehkan.
walaupun dia belum mandi wajib lagi. Melintasi saja, duduk belum boleh lagi, berhenti dalam masjid belum boleh lagi. Okey. Itu. Adapun perkara-perkara atau ibadah-ibadah lain masih belum dibenarkan sehinggalah selesai mandi wajib. Ibadah lain belum boleh lagi, solat tak boleh, tawaf tak boleh, kena mandi wajib dulu. Lagi apa lagi? Menyentuh dan membawa mushaf tak boleh, baca Quran pun tak boleh lagi. Kemudian duduk atau berhenti dalam masjid tak boleh lagi. Menggauli isteri pada bahagian pusat hingga lutut boleh tak? Tak boleh lagi. Sampai selesai mandi wajib baru dibolehkan. Tu. Okey. Poin nombor 1. Poin nombor 1, bersuci dengan niat ibadah. Terima kasih Puan Lizawati. Puan Lizawati. Bersuci dengan niat ibadah dibolehkan. Okey. Dan kita tinggal lagi 2 sikit lagi. Apa hukum merancang kitaran haid? Ada orang nak berhentikan haid lah, ada orang nak keluarkan haid lah, kan? Biar haid keluar, ada orang buat rawatan ataupun ubat supaya haidnya berhenti. Apa hukum merancang kitaran haid? Mempercepat atau melewatkan kitaran haid dengan pengambilan pil adalah dibolehkan, tetapi ada 3 syarat. Okey. Mempercepat ataupun melewatkan haid, melewatkan kitaran haid tu dengan pengambilan pil. Nampak tak? Dia masuk kat situ, pengambilan pil adalah dibolehkan dengan 3 syarat. Yang pertama sekali, mendapat keizinan suami ataupun dia yakin bahawa suami dia redha dengan tindakan dia. Pertama sekali, mestilah tindakan tersebut dia nak buat tu mesti dapat izin suami. Contohnya mungkin dia ambil pil tu untuk pergi ke Mekah ke, kan, ataupun tak kisahlah kan. Adalah dia punya tujuan-tujuan tertentu dia, kan. Yang pertama, yang penting mesti dapat izin suami, syarat dia, ataupun dia yakin suami dia izinkan sebab dia pernah bincang dengan suami dia, contohnya, kan, ataupun suami dia pernah bagi hint. Kalau sayang nak ambil pil tu boleh je, tak salah pun. Tapi masa tu dia tak ambil lagi. Lepas tu baru dia rasa nak ambil, dia ambil. Dan dia yakin suami dia redha dengan tindakan. Itu dibolehkan. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, tidak mendatangkan mudarat terhadap dirinya. Tak datang mudarat terhadap dirinya sendiri. Kadang-kadang orang nak ambil pil ni sebab apa? Sebab supaya boleh puasa Ramadan 30 hari, contoh, kan. Boleh puasa Ramadan penuh. Jadi kena apalah syarat-syarat ni. Kena tertunailah syarat ni. Syarat kedua, tidak datangkan mudarat terhadap dirinya. Jadi pengambilan pil tersebut mestilah tidak mendatangkan mudarat. Tidak mendatangkan mudarat terhadap diri dia sendiri. Maksudnya tak boleh, kan, dia ambil pil terus pingsan. Contohnya, kan. Dia ambil pil terus tergencat. Kan, contohlah. Kalau bahaya untuk diri dia, ada datang mudarat terhadap diri dia, maka tidak dibolehkan. Kalau tak ada mudarat, okey. Itu kena tanya doktor lah. Okey. Yang ketiga, syarat ketiga, tidak memberi kesan buruk terhadap kitaran haidnya. Tak bagi kesan buruk terhadap kitaran haidnya sehingga boleh menyebabkan darah haidnya berhenti terus, tak keluar lagi. Itu pun tidak dibolehkan. Kalau pengambilan pil tu menyebabkan darah haid berhenti terus, darah haid berhenti terus, tak keluar lagi lepas tu, maka itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Tak keluar lagi selama-lamanya, tak keluar. Kalau macam itu tidak dibolehkan. Mestilah tak ada kesan buruk. Kalau Syekh Nuruddin Al-Banjari kata apa? Sampai kalau misal kata akan memberi kesan buruk pada kitaran haid, menyebabkan kitaran haid tak menentu, itu pun tidak dibolehkan. Macam itu sekali. Dan saya sangat-sangat sangat-sangat menyarankan kalau boleh tapi jangan ambil. Nanti akan biasa orang yang ambil ni mesti akan alami istihadah lah, haid keluar tak menentu. Kadang ada yang keluar banyak, kadang ada keluar sikit. Bila ambil pil-pil macam ini, kan. Kemudian hukum mencegah kehamilan. Hukum mencegah kehamilan. Apa hukum nak mencegah kehamilan? Mencegah kehamilan melalui mana-mana kaedah adalah dibolehkan.
sekiranya memenuhi 4 syarat berikut. Ada 4 syarat pula. Okey. Ada 4 syarat. Yang pertama, macam biasalah, mesti dapat izin suami dan yakin bahawa suami dia redha dengan tindakan dia. Maksudnya dapat izin suami ataupun dia yakin suami dia redha. Okey. Yang kedua, syarat kedua, tidak mendatangkan mudarat terhadap diri dia. Kalau akan menyebabkan dia sakit ataupun mudarat terhadap diri dia, maka tak bolehlah. Yang ketiga, tidak memberi kesan buruk terhadap kemampuannya untuk hamil lagi sehingga menyebabkan dia tidak lagi boleh hamil buat selama-lamanya. Kalau misal kata dia buat kaedah untuk cegah kehamilan tu, makan pil ke apa ke, sehingga menyebabkan dia tak boleh mengandung dah lepas tu. Maka itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan untuk membuat apa-apa kaedah yang boleh menyebabkan seseorang wanita tu tak boleh hamil lagi sampai bila-bila. Itu tak boleh. Okay. Dan yang keempat, kaedah yang digunakan mestilah tidak melibatkan pendedahan aurat seperti pengambilan pil. Okay. Untuk cegah kehamilan ni, pengambilan pil dia tidak mendedahkan aurat, maka pengambilan pil tu dibolehkan. Kaedah ni tak ramailah. Syarat yang keempat ni tak banyak yang apa. Biasa kadang kalau kita buat pembacaan, kaedah keempat ni syarat yang keempat ni tak ada sangat. Tapi syarat keempat ni saya dapat daripada guru saya sendiri, Syekh Salim Al-Khatib. Okay? Syekh Salim Al-Khatib beliau menyebut syarat yang keempat ni, iaitu kaedah yang digunakan mestilah tidak melibatkan pendedahan aurat. Iaitu satu je lah yang tak melibatkan pendedahan aurat, iaitu pengambilan pil. Adapun kaedah yang melibatkan pendedahan aurat seperti suntikan atau memasukkan sejenis alat pencegah kehamilan dalam rahim yang dipanggil IUD kan. IUD itu tidak dibenarkan kecuali jika terdapat maslahat tertentu ataupun keperluan yang mendesak ataupun darurat lah. Contohnya ada penyakit ke, doktor sarankan sekian macam ni supaya macam contoh ada cyst cancer ke, so doktor sarankan macam ini supaya tak boleh hamil, macam tu kan. Kalau darurat ataupun ada maslahat tertentu, ada keperluan yang mendesak, itu tak apa. Maksudnya tak apa nak buat IUD ke, suntikan ke kan, itu tak ada masalah. Apatah lagi kalau misal kata saja-saja je, itu tak boleh. Hal ini adalah kerana aurat tidak boleh didedahkan kecuali jika darurat sahaja. Aurat ni kalau darurat je boleh dedahkan. Kalau tak darurat tak boleh dedahkan aurat orang perempuan ni. Okay? Suntikan. Kenapa nak suntik? Untuk cegah kehamilan. Suntik ni darurat tak? Nak cegah kehamilan tu darurat ke cegah kehamilan? Itu hajat je, hajat supaya tak ada anak. Supaya tak ada anak dalam masa terdekat. Itu bukan darurat. Itu bukan keperluan yang mendesak. Jadi tidak dibenarkan. Makan pil je boleh. Maksudnya tidak dibenarkan dedah aurat semata-mata untuk mencegah kehamilan supaya tak ada anak lagi. Ataupun supaya tak mengandung lagi. Kalau nasihat doktor supaya jangan mengandung lagi, sebab ada penyakit ke semua ke, bahaya untuk diri dia mengandung lagi, itu dibolehkan, untuk pendedahan aurat tadi. Ikat peranakan tu macam mana ya? Tak boleh ke Ustaz? Tak boleh. Ikat peranakan kecuali kalau terpaksa. Kalau ada keperluan mendesak, tak apa. Darurat, tak apa. Tapi kalau saja-saja nak ikat peranakan, kan, buat operation ikat peranakan, itu lagilah. Maksudnya tak ada keperluan pun. Okay? Dan saya sangat-sangat mensarankan. Saya sangat mensarankan supaya orang perempuan ataupun suami pun kena ambil tahu lah. Saya sangat mensarankan supaya orang perempuan kalau boleh lagi bagus kan, lagi cantik, lagi bagus, tak perlu ambil pun cara-cara yang ini. Maksudnya makan pil ke, suntikan ke, ataupun apa-apa je lah yang melibatkan nak lambatkan haid ke, nak cepatkan haid ke, ataupun nak cegah kehamilan ke, kan, sebab
bila kita buat suntikan, makan pil sehingga menyebabkan haid jadi tak menentu. Jadi itu lagi menyusahkan orang perempuan untuk menunaikan ibadah. Kalau haidnya okey tak apa. Tapi kalau haidnya menjadi tak menentu, lagi susah. Okey, lebih baik kalau boleh buatlah cara manual saja. Buat cara manual saja. Bincanglah dengan suami, dengan isteri kan, supaya bukan alah ustaz, tak kena bolehlah cakap kan, contoh kan. Tak kena bolehlah cakap. Tak, ini bagi sebab saya sangat-sangat banyak dapat soalan-soalan yang haidnya tak menentu, ada istihadah lah, itulah inilah kan, darah keluar banyak lah, ataupun darah keluar sikit-sikit 6 bulan dah lama tak berhenti. Sebab apa? Sebab menggunakan salah satu cara untuk mencegah kehamilan. Seperti makan pil ke, suntikan ke, apa-apalah. Okay? Menyebabkan isterinya susah nak beribadah. Jadi jadi suami kena faham juga. Suami kena faham juga supaya kita nak memastikan supaya isteri kita pun boleh beribadah dengan sempurna, dengan mudah, dengan baik. Tak naklah sebelum pakai ataupun sebelum suntik atau sebelum makan pil, isterinya okey je, haidnya, sucinya okey. Bila makan pil habis, hara kan. Memang susahlah. Dan Maulana Mansur pun sendiri sangat mensarankan supaya makan kaedah-kaedah ni tidak digunakan. Lebih baik tinggalkan, sebab ia akan menyebabkan haid jadi tak menentu. Kalau haid okey tak ada masalah. Kalau makan pil tu haid okey tak ada masalah. Dan ada juga doktor saya bincang dengan doktor kata kadang-kadang makan pil ni memanglah tujuan kita untuk menghentikan haid. Tapi bila haid tu masih keluar lagi, sebenarnya mungkin itu adalah itu mungkin daripada kekurangan daripada dua sudut. Sama ada dos yang disarankan untuk makan tu, pil tu tak serasi dengan tubuh badan isteri tu, ataupun dia tak jaga waktu, timing kena tepat kalau makan pil ni supaya haid tu berhenti terus kan. Berhenti terus tu bukan berhenti selama-lamanya, maksudnya berhenti kalau makan pil dia berhentilah. Jadi tak adalah peluang untuk hamil kan bila haid berhenti ni. Okey. Kalau tak silap, kalau pergi umrah ada wanita makan pil untuk hentikan haid sementara. So boleh juga kan ustaz? Boleh. Okey, makan pil, tapi itu nasihat saya dan nasihat doktor juga. Saya bincang dengan doktor hari tu. Doktor kata kalau makan pil ni tujuan dia untuk berhentikan haid. Jadi makan pil kena ikut timing betul-betul. Jangan miss timing. Kalau pagi pukul sekian makan. Kalau malam pukul sekian makan. Dan dos dia tu kena serasi dengan tubuh wanita tu lah. Kalau tak, mungkin akan keluar darah, keluar sikit-sikit. Jadi susah nak ataupun keluar mungkin banyak. Dia susah Jadi kena ikut timing yang betul dan dos yang tepat lah. Kena ikut saranan doktor lah. Kalau masih keluar, dah makan pil, masih keluar darah, tolong jumpa balik doktor, bagi tahu saya masih dah keluar, saya dah ikut timing, mungkin dos tak kena. So doktor akan ubahlah dos untuk mungkin lain orang, lain dos dia kan. Okey. Jadi nak pergi umrah ke pergi haji boleh makan pil, tak ada masalah. Itu lebih baguslah kan, keluar haid time haji umrah kan dah susah. Orang nak pergi Madinah, dia tunggu dekat Mekah lagi. Dah susah Orang nak balik dah, dia tunggu lagi. Susah. Kalau terpaksa kena tanyalah tabung haji ataupun syarikat yang bawa travel, boleh tak saya nak balik lewat sikit sebab saya belum mengerjakan apa. Sebab dia tak makan ubat tahan haid kan. Tak makan pil tahan haid. Jadi haid dia keluar, dia kena tunggu sampai selesai haid baru boleh selesaikan haji atau umrah dia kan. Kalau tak berkahwin, keizinan makan pil tu kena minta dia dari siapa? Tak ada suami tak payahlah minta.
Kenapa kena minta daripada suami? Sebab suami itu ada hak pada tubuh badan isteri ya. Tapi kalau tak ada suami lagi, tak perlu pun nak minta kat siapa. Kalau nak cuti belajar, contohnya untuk fokus PhD, ramai yang ambil IUD, macam mana tu Ustaz? Kalau bagi pandangan saya tak boleh. Itu bukanlah satu keperluan yang mendesak. Okay? Untuk fokus belajar, fokus PhD, tak ada masalah pun. Itu bukanlah darurat. Ya? Itu boleh dibuat secara manual. Tapi atas perbincangan bersamalah. Okay? Ada soalan, jika ambil pil perancang atas izin suami boleh ke? Macam kita kata tadi, pil tak ada masalah. Boleh kalau izin suami, kalau tak ada mudarat dan kalau ikutlah syarat-syarat yang kita kata tadi. Okay? Tidak menyebabkan haidnya berhenti terus ataupun tidak menyebabkan dia tak boleh hamil selama-lamanya kan. Tapi biasa pil ni kalau kita ambil haid berhenti, kalau kita tak ambil haid datang balik. Jadi dibolehkan, tak ada masalah. Dengan izin suami memang tu syarat dia lah. Syarat dia kena ada izin suami. Wallahu a'lam bissawab. Okey, dah selesai dah tu. Cukuplah tu. Malam ni minta maaf lama sangat. Ya betul Puan Siti Hanifah. Suntikan di bahu pun pendedahan aurat juga. Kalau tak ada darurat, tak ada keperluan yang mendesak, tak boleh buat. Tak boleh ambil suntikan ni sebenarnya. Ramai yang pakai implan kan. Vaksin COVID ni keperluan mendesak ke? Tak terdesak. rasanya boleh kot, boleh nilai lah. Sebab ini nyawa kita kan. Nyawa kita ni kenalah ikhtiarnya. Jadi kena ambil vaksin tu kenalah. Cumanya baguslah, Malaysia sangat bagus. Ambil vaksin, dia ada bilik-bilik khas dia, tutup lansir kan. Jadi orang perempuan kalau pergi hospital, seboleh-bolehnya mintalah orang perempuan yang injekkan, yang suntikkan, mintalah bilik khas, jangan ada lelaki masuk macam itu kan. Tapi kalau dah terpaksa, tu lain cerita. Tapi kalau boleh, seboleh-boleh kita minta supaya kita pendedahan aurat tu hanya pada tempatnya sahaja dan tidak dilihat oleh yang bukan mahram lah. Okey. Jangan main tibai kan. Allah Taala tak minta pun. Tapi sebolehnya minta lah. Kalau pergi klinik, minta doktor perempuan. Kan? Kalau tak ada tu pun barulah ambil doktor lelaki. Seboleh ada doktor perempuan, ambil doktor perempuan. Pap smear bukan keperluan mendesak, tapi perlu untuk cegah kanser dari awal. Kalau perlu kalau pap smear ni, Wallahualam. Kalau nak kata bukan keperluan mendesak pun, dia mungkin boleh dikira keperluan. Sebab nak jaga kesihatan. Sebab nak jaga kesihatan ni Wallahualam lah. Tapi kalau ikut pendapat saya tak ada masalah. Sebab dia melibatkan perempuan kan biasa bahaya kan. Kalau kena kanser ke semua kena cegah daripada awal. Jadi perlu buat rawatan-rawatan tertentu untuk kesihatan diri, untuk nyawa diri sendirilah. Okey. Wallahualam. Okey, dah selesai. Terima kasih yang dengar melalui live Facebook, dan terima kasih kepada semua para hadirin hadirat semua atas kesediaan melapangkan masa walaupun dah terlebih lewat dah masa kita. Okey, saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah semua. InsyaAllah minggu depan, hari ni hari Sabtu, minggu depan lah hari Selasa, kita akan masuk ke tajuk last, iaitu istihadah. Doa-doakanlah tiga pertemuan ni kan. Tinggal lagi 3 pertemuan kan. Doa-doakanlah dapat kita habiskan. Okey, insya-Allah kita akan masuk bab istihadah. Okey, insya-Allah taala. Terima kasih. Ujung-ujung banyak terkejut juga. Allah minta maaf lah ya. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, moga kita dapat jumpa lagi lah pada pertemuan akan datang insya-Allah. Terima kasih semua. Okay, doakan semua kita semua sihat, dibagi kesihatan yang baik insya-Allah. Okay, terima kasih.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih tuan-tuan. Sama.